Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Dr. Selamat Kundari. Kumpulan saya terdiri daripada Zuraya binti Ramli, saya sendiri Ahmad Zahid bin Muhammad Ishaq dan Nur Syahira binti Rosman. Okey, untuk kumpulan kami akan membentangkan mengenai teori agensi dan teori isyarat. Okey, teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara pemilik atau pemegang saham, okey, mengarahkan pihak lain, okey, pemilik dengan pihak lain iaitu eksekutif, pengurus dan pekerja untuk melakukan tugas untuk memenuhi kepentingan syarikat tersebut. Okey. Pemilik mewakilkan kawalan dan arahan tertentu ke atas operasi syarikat mereka kepada pihak berkenaan yang berdedikasi dalam melakukan tugas untuk mencapai kejayaan demi syarikat mereka, yang juga ditakdirkan sebagai untuk memaksimumkan keuntungan di syarikat tersebut. Pemilik ini biasanya akan cuba menyelaraskan kepentingan mereka dengan kepentingan pengurus atasan, melalui mungkin diberikan dengan gaji yang tinggi, ataupun bonus, perkongsian keuntungan, pilihan saham dan insentif lain. Namun teori agensi ini mengatakan bahawa ia sering berlaku konflik antara kepentingan peribadi pekerja dan pemilik syarikat. Konflik yang ada di dalam teori agensi ini menganggap bahawa pemilik ingin memperolehi pulangan maksimum ke atas pelaburan mereka. Salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan bahagian dividen saham yang mereka miliki. Sementara itu, pekerja menginginkan kepentingan mereka ditampung dengan memberikan pampasan ataupun bonus, atau yang saya bagi tahu sebentar tadi, insentif yang mencukupi untuk mereka memberikan prestasi mereka yang maksimum yang mereka lakukan terhadap syarikat. Pemilik menilai prestasi pekerja berdasarkan kemampuannya untuk meningkatkan keuntungan yang akan diperuntukkan kepada pembahagian dividen. Semakin tinggi keuntungan harga saham dan semakin besar dividen, maka pekerja tersebut dianggap berjaya dan mempunyai prestasi yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik dan mendapat insentif yang tinggi. Sebab-sebab utama perlunya amalan pendedahan melalui laporan pengurusan syarikat kepada pemegang saham yang dijamin dalam hubungan antara pemilik dan pekerja supaya lebih khusus dalam membentuk bentuk penyata kewangan yang kaedah ini dipertanggungjawabkan pengurusan kepada pemilik. Sehingga sebagai bentuk accountability, pekerja akan berusaha memenuhi semua kehendak pemilik ataupun pemegang saham dalam kes ini. Ini kerana pendedahan sukarela yang lebih luas. Jadi untuk memudahkan pemindahan maklumat dari pihak pengurusan atau pekerja kepada pemilik atau prinsipalnya, syarikat itu mengamalkan IFR, iaitu Internet Financial Pelaporan, yang diharapkan dapat mengurangkan konflik kepentingan antara pekerja dan pemilik, dan juga untuk memantau prestasi pekerja agar tidak berlaku melakukan amalan yang boleh memudaratkan kepentingan pemilik. Okey, kita ke definisi teori isyarat. Teori isyarat adalah teori yang menggambarkan tingkah laku antara dua pihak, individu atau organisasi yang mempunyai akses kepada maklumat berbeza, iaitu maklumat asimetri. Okey, mesti anda tertanya-tanya apa itu maklumat asimetri, betul? Okey, maklumat asimetri ini adalah individu yang membuat keputusan berdasarkan maklumat awam, maklumat bebas yang ada di luar, dan maklumat peribadi yang tersedia hanya untuk subset orang awam, di mana maklumat peribadinya hanya orang tertentu sahaja mengetahui maklumat tersebut, atau dalam erti kata lain, memperolehi maklumat tentang individu, produk atau organisasi yang tidak tersedia kepada luar. Maklumat itu boleh menjadi positif atau negatif
Menurut Ross 1977, teori isyarat berpendapat bahawa kewujudan asimetri kewujudan maklumat asimetri ini boleh diambil sebagai alasan bagi syarikat yang baik untuk menggunakan maklumat kewangan untuk menghantar isyarat kepada pasaran. Menurut Brigham dan Houston 2011, teori isyarat adalah tingkah laku pengurus korporat dalam memberikan arahan kepada para pelabur yang berkait dengan strategi pengurusan dan pandangan mengenai prospek masa depan. Okey, kalau kita dapat lihat di rajah bawah ini, pasaran buruh merujuk kepada kualiti pekerja dan kualiti firma pula bergantung kepada hutang dan dividen firma. Okey, kita dapat lihat rajah yang di bawah ini. Okey, ini menunjukkan garis masa. Okey, dari Theory of Leisure Class, Thorsten Veblen 1859, dan pada 1924 teori The Gift oleh Marcel Mauss. Seterusnya Michael Spence 1972 Job Market Signaling Theory, dan seterusnya Stephen Ross 1977 Dividend Signaling Theory. Ini di bawah teori isyarat. Okay, kelemahan teori isyarat ini kita dapat lihat ianya adalah maklumat asimetri yang mana saya beritahu tadi. Kurang ilmu terhadap maklumat ditafsir akan menyebabkan salah laku maklumat. Jadi maklumat ini mungkin disalah tafsir, yang mana kesannya yang mana akan memberi kesan kepada syarikat. Selain itu, pesaing akan cuba untuk meniru isyarat yang diberi. Di sini akan kita lihat timbulnya persaingan antara syarikat lain dengan syarikat kita. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih.